Okay, Assalamualaikum and good morning to Syed Safa. We meet again. Kita jumpa lagi. Okay, macam biasa, hari ni PDPR kita. Okay, untuk bahasa Inggeris. Okay, hari tu kita dah belajar writing. We do writing on lunch set 1 or lunch set 2, page 67. Okay, today we're gonna go to the next page. 68. Okay, 68 here. Okay, 68. Muka surat 68, textbook 68. Okay, hari ni kita nak belajar ni subject. Okay, sini subject. Oh, sorry. Okay. Right. Sorry. Ni. Okay, subject verb agreement. Okay, hari ni kita nak belajar grammar subject verb agreement. Okay, by the end of the lesson, teacher seharap semua dapat faham apa itu subject verb agreement dan dapat apply dalam ayat. Okay, sebelum kita nak tahu apa itu subject verb agreement ni, saya nakkan bagi video lah. Yang risau, walaupun video tu dalam bahasa Inggeris, saya akan terangkan. Ya. Okay ni. Alright. Tusakan. Okay. Nanti kita pause. Hello everyone. Okay, subject verb agreement, okay? English with teacher Idayu. Okay. Kids, prepare this before we start our class. At the end of the lesson, people should be Just use singular and plural, a pronoun or a noun phrase. Pronoun or a noun phrase. Noun, a pronoun. Okay, sebelum kita belajar apa itu subject verb agreement, kita kena tahu dulu apa itu subject, apa itu verb agreement. Okay, subject can be a noun, a pronoun or a noun phrase. Okay, noun ni apa? Noun ni macam benda, orang, haiwan. Okay, itu noun. Okay, pronoun or noun phrase. Okay, a person or a thing that cause the action. Okay, orang, binatang atau perkara yang menyebabkan sesuatu tu berlaku. Okay, comes before the main verb. Okay, dia akan tulis subject dulu sebelum kita tulis verb. Okay, kita teruskan. Or a noun phrase. Or it can be a person or a thing that. What is a verb? A verb is a. Okay, what is a verb? Macam saya kata hari tu, kita dah belajar, masa darjah 5 pun kita dah belajar. Verb tu adalah kata kerja, perbuatan. Okay, dalam konteks VI ni, dia ada lagi satu dalam subject verb agreement ni. Kita tengok dulu. A word that tell us what is the subject is doing, thinking or feeling. Perkataan yang memberitahu kita apa subjek tu tengah buat. Okay, subjek tadi kita kata apa? Subjek tadi kita kata manusia, haiwan, binatang atau benda kan. Apa benda yang dia tengah buat? Berlari, jatuh, menangis, kan? Okay, tell us the time of the action, the tense. Okay, bila masa benda tu berlaku. Okay, sama ada present tense, sedang berlaku, past tense, telah pun berlaku ataupun future tense, akan berlaku. Okay, verb. Okay, verb tu. Okay, benda, kata kerja. Okay. Word that tells us what, such as subject verb agreement. The subject of a sentence must. Okay, jadi kita gabungkan dulu tu, apa dia subject verb agreement? Okay, what is the subject verb agreement? The subject of a sentence must agree in person and number with the verb. For example, singular noun, singular verb. Plural noun, plural verb. Apa benda tu? Okay, kalau singular noun ni seorang. Okay, satu. Kalau mewakili orang, seorang lah. Okay, satu haiwan, satu orang, satu benda. Mesti diikuti dengan verb yang singular juga. Verb yang satu juga. Okay. Macam mana kita nak tulis verb yang satu tu? Nanti kita tengok. Okay. Kalau plural, ni bawah ni plural. Kalau plural ni banyak. Plural ni banyak. Okay, plural noun. Contoh, Abu and Ali. Okay, they, we. Okay, ataupun cats. Kucing, banyak ada S kan. Kena diikuti dengan plural verb. Verb yang
bawah kategori banyak. Okay, plural verb. Okay? Okay. Okay, fahamnya? Okay, kita teruskan. Okay. Semula, memudahkan singular noun satu diikuti dengan verb, jenis verb yang satu. Kalau banyak verb selepas subjek tu, kita kena tulis verb yang banyak juga. Okay, apa dia verb yang satu, apa dia verb yang banyak, kita tengok lepas ni. Agree in person and number with the verb. For example, if a subject is singular, now let it. Okay, ni kita tengok sini. Contoh dia banyak ni. Okay. Tengok ni. She, he, it. Okay, she, he, it. Ni atas ni. Okay. Nampaknya? Plays. She plays. Tengok verb dia. Okay. Verb dia S. Okay, plays. Ni plays ni verb. Okay, kalau seorang, she, he, it, verb dia mesti ada S. Okay, jangan keliru verb yang ada S. Jangan keliru. Verb yang ada S ni menunjukkan verb tu untuk singular, untuk satu orang. Okay, tengok. Plays, write, brushes. Okay, bermain, menulis, memberus. Okay, he, she, he, it. Ini senang. Basic. Okay, we, they. Banyak. Kami, kamu. Okay, mereka. Play, tak ada S. Write, tak ada S. Brush, tak ada S. Okay, I and you ni special. Okay, play, write, brush. Tak ada S. Ini kita dah belajar. Okay, kalau she, he, it, ada S. Ini ES lah. Kalau kita brush daripada kita nak tambah S, kita tak boleh tambah S saja, kita tambah ES. Okay, ini yang pertama. Take note Ini yang pertama, yang paling mudah. She plays badminton. Contoh. Dah jadi satu ayat subject verb agreement. Okay, ini yang basic. Okay, kita teruskan. Kita teruskan ya. Look at the table. And you need to add as is plural, we, they, then you don't need to change anything. Require plural sentences in past tense. Okay, tengok yang dia bulat ni. Okay, kena tambah S. Ni tak bermaksud dia banyak tau. Ini untuk verb sahaja. Okay, verb. Verb kata kerja tu. Okay, play, bermain semua tu. Okay, S ni untuk seorang. Satu. Okay, teruskan. Then the verb. And brush to brushed. Okay, tengok contoh dia tulis sebelah sini. Ini untuk past tense. Past tense tak kisah. Banyak ke, seorang ke, past tense apa? Perkara yang dah lepas. Banyak ke, seorang ke, okay, tambah ed kat belakang. Itu saja. Okay, itu rule yang pertama. Okay, dengar Forms for singular subject as SS. Ini contoh lagi lah. Marina likes to sing. Okay, nampak? Marina ni seorang. Okay, likes to sing Chinese song. Nampak ada S. My uncle seorang works, bekerja as a firefighter. Okay. We buy, tak ada S. Nampak? Okay. Ini contoh yang senang. Boleh tengok. Okay. Singular verb likes sentence number 2. So my uncle, so no need to check. Is plural he, they. Singular to the next table. Okay, ini yang penting. Okay, subject verb agreement punya ayat. Okay, ada jenis yang lain. Okay, tadi tu verb yang biasa. Kata kerja yang biasa. Okay, kata kerja yang biasa. Okay, tengok ni. Sama juga subjek dia. She, he, it untuk seorang. We, they and I, you yang special ni. Bawah ni. Okay. She, he, it ni seorang. Kita ada verb to do. Nampak ni? Verb to do. Okay, verb to do. Apa dia verb to do tu? Perkataan dia does. Okay, does. Okay, does. Okay, mesti berpasangan dengan she, he atau it. Okay, we atau they, kita mesti guna do. Okay, kita tak boleh guna we does. They does. Tak boleh, salah. Okay, we, they ni banyak, kita kena tulis do. I dan you tu pun kita kena guna do. Kalau past tense, ini untuk present tense ya. Kalau perkara yang dah lepas past tense, semua ni merangkumi semua, kita guna did je. Dia tak ada seorang, tak ada banyak dah. Okay, ni verb to do.
Dia tak terus tulis she walk. Tak. Okay, dia tulis dulu she does. Sebelum verb tu. Ni nama dia verb to do. Okay, verb to do. Okay, does, do. Okay, kita teruskan. Focus on us. Kita contoh ayat So je. you learn the verb to do. Now let us look at Okay, macam ni. She does her homework after dinner every night. Does. She does. Nampak? She ni seorang. Kita kena guna does. Does ni apa? Buat. Buat kerja rumah dia selepas makan malam setiap malam. Okay? Okay. Ini pun satu contoh ayat subject verb agreement. Okay, number 2. Some people do not believe in ghosts. Sesetengah orang tidak percaya kepada hantu. Okay. Do not. Okay, some people. People ni banyak. Kena guna pilih do. Okay, do. Plural verb. Nampak ni, PV. Dia tulis sini plural verb. Okay. Ni singular verb. Ini boleh dikategorikan sebagai verb juga. Does, do, did. Okay, she did her homework after dinner last night. Ini dikategorikan sebagai verb juga dalam konteks ayat subjek verb agreement. Verb yang basic kita belajar adalah kata kerja, tapi does, do and did also kategori dalam verb untuk ayat subjek verb agreement. Okay, kita teruskan. the examples. Number 1 is singular verb. Homework is the past tense. Subject is singular. She, he. Okay. Okay, faham ya? Kalau tak faham, ulang balik. Okay, tengok siapa yang saya ajar tadi, ulang balik. Boleh ulang balik. Okay. Okay, ini kita pergi ke verb to have. Kamu banyak dengar perkataan has kan? Nampak ni atas has, have. Macam mana nak guna? Bila nak guna? Dalam ayat subject verb agreement ni lah. Nama ayat dia subject verb agreement. Okay, nama kita yang kita belajar ini. Okay, sama juga. She, he ini singular, seorang. We, they ni plural. I and you ni special. Okay. Dan juga ada present tense tengah-tengah ni dan juga past tense. Okay, she, he, it ni kita guna has. Wajib guna has. Ini juga kita panggil verb to have. Okay. Kategori verb juga. Okay. We, they kita guna have. Have. Maksud dia sama. Tapi penggunaan dia kita kena tengok sama ada seorang atau ramai. Singular ataupun plural. I dan you, dia ikut plural ni. Okay, have juga. Kalau present tense, perkara yang sedang berlaku. Okay, kalau dah past tense, semua ni kena guna had. Dia tak ada banyak, dia tak ada seorang. Kita tengok contoh ayat. He or it have. Had. Number 1. She has. Okay, tengok she has. Okay, singular subject. She ni singular. She has a big house. Dia ada rumah yang besar. Mempunyai rumah yang besar. Jadi seorang, kita guna has. Jadi jangan keliru lagi nak guna has atau have untuk ayat kamu. Okay, faham ya? Kalau seorang, has. Untuk present tense lah. Okay, kalau ramai, guna have. Kata, my brother's college has 5,000 students. College abang dia, tengok ni college ni. College ni adalah tempat kita belajar lah. College kan ada satu je. College abang dia mesti ada satu je. Takkan banyak pula college abang dia kan. Belajar. Okay, has 5,000 students. Nampak dia guna has. Subject, singular verb. Singular subject kena follow by singular verbs. Okay, they ni plural subject. Banyak. Mereka. Kita guna plural verb. Apa plural verb dia? Have. Have. We pun banyak. We, kami. Okay, kita guna plural verb dia. Have. To arrive at 8:30 AM. Okay? Faham ya? Kalau tak faham, boleh back balik tengok jadual yang saya bagi tadi dalam ni. Okay? Kamu boleh take note jadual tu. Ini saya bagi tu, jadi kamu akan lebih faham. Okay? Teruskan. A big house. So here all the number 4. So we learned verb to do and Okay, ini lagi satu verb penting. to have and Okay. Sebelum ni kita belajar verb to do, verb to have. Ada lagi satu verb to be. Verb to be. Iaitu apa? Is, are, am, are. Ini biasa. Perkataan yang biasa kamu jumpa
Dan kadang-kadang kamu tak tahu macam mana nak guna dia. Okay. Okay, macam biasa kita tengok yang pertama ni, she, he, it. Kita kena guna is. Untuk present tense. Past tense dia pun dah lain sekarang ni. Tadi sama je kan? Untuk present tense. She is. Ataupun she was untuk past tense. He is ataupun he was untuk past tense. Kalau seorang. Seorang, present tense, is. Past tense, was. Okay? Ni past tense. Okay, we, they, ramai. Are. We are. They are. Kalau perkara yang dah lepas, macam yesterday, we were. Yesterday semalam. Kalau dia tak cakap apa-apa pasal perkara yang dah lepas, are. Kalau dah lepas, past tense, were. W-E-R-E. Faham ya? Okay, boleh ulang. Apa saya cakap tadi kalau tak faham. Okay, boleh PM saya kalau masih lagi tak faham. I ni special. M ni khas untuk I. Dia tak boleh pergi dekat they, we. Dia tak boleh pergi dekat she, he, it ni. Okay, M ni pada I. I am. Tak pernah lagi orang guna M ni untuk you. M. Tak pernah lagi. I ni wajib dengan I. M ni wajib dengan I. I am. Kalau dia present tense. Kalau dia past tense, was. I was. Dia berikut sama kat atas ni lah. Okay, dia sama dekat atas ni. Okay, tengok bawah ni, you. You are. Dia lain. Tadi I dengan you ni sama je kan. Kita guna yang we dengan they juga. Tapi kalau verb to be are ni kita guna untuk you juga. Tak kisahlah you tu merujuk pada seorang atau ramai. Kita guna are. Okay. Dan juga were. Kalau ada past tense. You ni sama dengan we dengan they ni. Okay. Sama. I je ni special sikit. Am, was. Was ni sama dengan kata ni. Okay. Tengok betul-betul. Okay. Boleh take note jadual ni. Untuk kamu lebih faham. Okay. Kalau tak faham, ulang balik video saya apa yang saya cakap tadi. Supaya kamu lebih faham. Okay. Kita teruskan ya. And also the action verbs. Kita tengok ayat. Contoh ayat Okay. Was. To be. Are. Okay. Okay, tengok ayat ni. Malaysia, satu je. Negara Malaysia satu kan. Is a beautiful country. Jadi Malaysia ni, yang depan sekali ni kita panggil dia subject tadi kan. Subject, verb, agreement. Subject, verb. Subject, verb. Okay, subject. Malaysia ni subject ni. Singular subject, satu. Is ni, singular verb. Verb apa tadi? Verb to be. Okay. Is a beautiful country. Puan Lina is a hardworking woman. Puan Lina seorang. Dia guna is. We, ramai. Guna are. Good boy. Kalau ramai kena guna are. Okay, the cats, banyak. Kucing macam saya cakap tadi. Are. Okay, faham ya? Senang je sebenarnya. Okay, harap anak pun semua faham ya. Okay, kita teruskan. Malaysia is a beautiful country. So Malaysia here, Puan Lina and Silva. To read story number 1. Now let's try this to read story. Okay, bentar ya. Very good. Okay, tengok ni atas ni. Contoh, Zakwan seorang kan, likes ke like to read storybook. Okay, like. Itu dah garis. Sebab seorang, yang paling basic sekali, verb dia kena ada S. Okay, Siva and Raju, ada dua orang. Ada dua orang. Kita guna is ke are? Masih guna are. Tak percaya? Okay, kita tengok. Number 2. Siva and Raju are brothers. Is ke atau are? Okay, so what's your answer? The answer is are. Nampak are kan? Betul sekali kan? Siva and Raju are brothers. Okay? Sebab dua orang. Kena hati-hati The winds. Okay, kita tengok kenapa the wind ni jawapan apa? Siva and Raju is plural. Winds blows or blow gently. Kita tahu apa jawapan nombor 3. So what's your answer? Yes, the answer is blow. Well done. Okay, number 4. Okay, the winds blow. Kita boleh guna S sebab winds ni ada S ni banyak. Jadi blow ni bertiup ni untuk plural. Okay? Itu sajalah. Okay? Untuk contoh
Ada lagi tak? He cries. Remember I, which Laila, both or teachers. I hope you understand on how. Okay, dah tamat video ni. Kalau tak faham lagi boleh go back, okay? Boleh ulang balik. Okay, kita teruskan ke buku teks kita. Okay. Ni example he seorang walks. Verb dia ini yang basic tadi, saya ajar yang pertama tadi ada S. Seorang ada S. Kalau banyak verb dia tak ada S. Verb yang biasa, verb kata kerja yang biasa. Okay. Jadi tadi ni is ni verb to be. Okay, untuk seorang. Kami ni is at school. You ni sing. Sing ni verb biasa. Kita kena guna untuk plural sebab you. Tak ada S kat sini. Okay, ini untuk singular subject. Ni plural subject. They banyak. Plural, okay. Plural subject banyak. Have. 3 children. Have. Nampak? Have ni kita kena guna untuk plural. Untuk singular kita guna apa tadi? Has. Okay. We. Okay, sorry Okay, ni have. Okay, have. Sebab dia plural. Kalau untuk seorang, kalau dia tulis nama seorang ke, he ke, okay, kena guna has. Okay. We do not know. Do. Sebab kata we tadi kan, we. Okay, kalau he atau she kita guna apa? Selain do tadi, does. D-O-E-S. Okay. Jadual yang saya tunjuk tadi tu, kamu boleh pause, kamu boleh salin. Okay, take note lah. Okay. Tak perlu salin dalam buku lah, nanti banyak sangat kerja kamu. Okay, tapi kamu boleh ulang balik video tu. Okay, kalau he, kita guna does. Okay, Asin and Lian rarely eat fast food. Okay, sebab dia 2 orang. Nampak? Eat ni verb dia, tak ada S. The animals, nampak? Kita tak guna is. Okay, sekarang latihan. Senang je dalam kotak ni. Write sentences based on the table below. Dia dah bagi example. Kami ni is a good Bharatanatyam dancer. Ni tarian orang India lah, okay? Okay, dia dah bagi ni. Kami ni is a good, okay, ni. Alright. Okay, saya tukar colour lah. Tak nampak sangat tu. Alright. The cake. Cake. 1 ke banyak? 1. Jadi, dia tak mungkin M. M ni, sekata tadi untuk apa? Dia tak mungkin M ni. M ni untuk I. Wajib untuk I. Dia tak ada pasangan lain dah. Is ni dah ada tadi jawapan. 1 ke? Takkan. Tengok table tadi. Boleh back balik. Ni untuk plural. Banyak. Has. Has ni untuk 1. Has ke? Tak tahu. Kita tengok dulu. Have. Have ni pun untuk plural. Banyak. Tak mungkin have. Want. Takkan pula ada cake want. Want ni nak. Takkanlah pula cake tu nak. Cake tu nak apa? Dia bukan benda hidup. Kan? Okay, jadi yang tinggal adalah the cake has. Okay? The cake has. Okay, has apa? 2 years younger than me. Tak mungkin. 2 tahun lebih muda dari saya. Saya bagi maksud ayat ni dulu. To meet our friend at the mall tomorrow. The cake has to meet our friend at the mall tomorrow. Cake tu mesti berjumpa dengan rakan kita di mall tomorrow. Okay, takkan cake tu pula nak jumpa kawan dekat mall pula. Kan? Okay. Apa lagi? A lot of raisins and chocolate chips in it. Ada banyak resin. Resin ni apa nama? Resin lah. Saya lupa. Kamu boleh Google apa ni resin. Chocolate chip dan chocolate chip. Cake biasa ada chocolate chip kan? Jadi the cake has a lot of resin and chocolate chips in it. Okay. Satu ni dia dah bagi contoh untuk kamu. Yang kedua ni saya dah bagi. Dan yang lain buat sendiri. Tulis ayat yang betul saja. Okay, tulis ayat yang betul saja. 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Tulis ayat yang betul saja. Ada 6 ayat sini. Okay. Dalam buku writing juga.
Lepas tu tangkap gambar. Bagi dekat Sir. Sir nak check sama ada betul atau tidak. Okay, tangkap gambar, send kat Sir. Tangkap gambar yang cantik lah, biar Sir boleh nampak. Okay. Jangan kata kamu dah siap je, terus tulis nama dekat senarai yang dah siap. Okay, tak boleh lah macam tu kan. Tunjuk dulu gambar tu dekat Sir. Okay. Tunjuk dulu, Sir boleh check lah betul atau salah. Sebab Sir bagi 2 saja. 3, 4, 5, 6 ni buat sendiri sama ada kamu betul atau tak. Okay, kalau tak faham lagi, ulang balik video Sir tadi. Okay, yang belakang tadi, saya ada bagi jadual tadi, boleh take note jadual tu. Okay, untuk kamu buat yang ni. Okay, faham je? Kalau masih tak faham lagi, boleh PM Sir. Okay, saya akan bantu. Okay, that's all for today. Itu saja untuk hari ini. Okay, 6 ayat saja. Okay, pelajaran kamu hari ini adalah subject verb agreement. Buku teks, surat 68, textbook page 68. Okay, that's all for today. Till we meet again in our next class. Assalamualaikum.